Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nak Amirul Nak Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak berkongsi dengan korang semua tentang pokok cili lah. Tentang pokok cili, dan sekarang saya berada dekat Manung, Perak. Manung, Perak, kalau korang boleh tengok, ini adalah kawasan Pekan Manung lah. Pekan Manung. Jadi dekat sini tuan tanah ataupun owner dia panggil saya untuk melawat kebun dia lah. Melawat kebun dia. Jadi kalau ada apa-apa yang masalah ataupun ada sesuatu benda yang boleh saya share dekat kebun dia ni, saya akan tunjukkan. Jadi jom kita lawat kebun dia. Okey, kalau kita tengok ini kebun kepunyaan Encik Majid lah. Kebun Encik Majid, mana dia ada buat dua plot lah. Satu yang berpara, satu lagi dia tanam kat bawah dulu lah. Dekat bahagian bawah dulu. Jadi kita tengok dulu apa problem ataupun masalah yang kita jumpa lah. Sebab daripada apa yang dia bagi tahu, pokok ni baru SST 80 lah. SST 80. Sebab masa saya lalu tadi daripada rumah pam ke sini tadi, saya ada jumpa beberapa masalah lah. Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya kongsi dengan korang semua. Okey, sekarang ni kita tengok Encik Majid sekarang tengah mengutip cili lah. Mengutip cili. Kalau korang tengok dekat sini ada dua variety lah. Yang sana, yang ini Big Johor 3008. Yang ini 461. Cuma sebaris je. Sebaris yang je. Sebaris saja yang tanam 461 ni. Jadi kalau untuk buah pula, kalau kita tengok sekarang ni SST 80 lebih kurang Ya, lebih kurang. SST 80. Ni buahnya. Lepas tu kalau kita tengok Big Johor macam ni. Dia buahnya boleh lah, boleh orang kata besar jugalah. Macam ni Cuma dekat sini saya tengok ada masalah sedikit lah. Ada masalah sedikit dari segi kemungkinan masalah pH lah. Masalah pH kan. Jadi buah pun boleh lah, boleh tahan banyak juga untuk SST 80 ni. Isi yang kita bagi sekarang ni antara lebih kurang dalam 1.6 hingga 1.8 lah. Bergantung pada peringkat tunas bunga dan buah lah. Ada yang 1.6, ada yang 1.8, macam tu lah. 1.8 baru lagi Encik Majid baru seminggu bagi jadi macam ni lah pokok dia. Kalau tengok daripada sini pun buah dia lebat. Alhamdulillah lebat. Cuma macam saya cakap tadi, saya ada benda yang saya nak share dengan korang lah. Dari segi masalah dia. Masalah dia kan. Saya tengok daun dia, pucuk dia jadi kuning. Jadi kuning. Jadi kebetulan kita ada bawa pH meter ni. pH meter ni pun kawan saya punya. Kebetulan dia tertinggal. Jadi saya boleh pakai lah dia punya pH meter ni untuk dijadikan sebagai panduan. Okey, jadi ini macam saya cakap tadi lah, kita punya pH meter lah. pH meter yang jenis digital lah. Ini korang boleh dapatkan dekat, mungkin dekat Shopee ada lah, lebih kurang dalam RM50-60 ringgit korang boleh dapat harga tu lah. Tapi dari segi ketepatan tu saya tak pastilah. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai panduan, mungkin ada error dalam 1-2% lah. Rasa pun tak ada masalah sangat lah. Jadi kalau korang ada masalah sabut ataupun kokopit korang tu berasid atau berkali, ni alat dia. Benda ni penting untuk para petani.
Okey, untuk kebun ni pun kita pun ada dibantu oleh pekerja jugalah untuk petik buah cili ni. Jadi yang ni saya akan cek dulu dia punya pH dia berapa untuk polybag ni. Sebab dekat sini pun ada tanda pucuk dia nak kuning tau. Jadi jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat sini pH dia 4.5. Dia dah mula acidic lah. Dah mula acidic lah 4.5. Jadi itu sebab kalau kita tengok pucuk dia tu dia dah mula menguning kan. Dia dah mula menguning. Jadi kita kena buat sesuatu lah untuk kengkang benda ni. Kalau tidak kita memang ada problem dari segi nak menghasilkan buah cili ni. Buah cili ni kan. Sebab saiz buah cili ni pun nampak dia dah macam dia dah mula mengecil. Jadi kita tengok ni. Yang ini pH nya 5.4. 5.4. Kalau ikutkan dia dah mula acidic lah. Tapi tak apalah, dia setiap polybag tu dia berlainan kan. Jadi untuk pH ni kita kena carilah banyak punca dia. Kita kena trace sebab apa dia jadi macam ni kan. Jadi macam ni. Okey, kalau kita tengok yang ni okey, ini pun 4.5, lebih kurang 45. 4.5 dia dah jadi acidic. Jadi memang teruk lah. Kadar pH dia pun dah teruk sangat. Buah setakat ni alhamdulillah lah, isi 1.6, 1.8. Buahnya lebat lah. Tapi itulah dia apa ni, kira kalau kita biarkan dia punya pH dia berterusan macam ni, pokok akan terencat nanti. Okey, untuk yang kedua masalah yang saya jumpa sekarang ni, kalau korang nampak ada buah dia jadi macam ni kan. Saya akan petik buah ni untuk tunjuk pada korang sebab apa dia jadi macam ni. Okey, saya ambil dia punya ni dulu, cilinya. Okey, kalau korang nampak, okey, dia punya cili dia ni. Nampak dia jadi warna macam warna keputihan dia warna keputihan. Ini pun sama, ini pun sama. Kalau tengok yang lain kan, yang lain ni dia normal je. Normal je. Jadi okey. Jadi kenapa dia boleh jadi macam ni? Kenapa dia boleh jadi macam ni? Disebabkan oleh melecur lah. Kalau bahasa orang Melayunya dia panggil melecur lah. Terkena cahaya matahari. Apabila cahaya matahari terik panas, dia akan macam orang kata dia jadi terbakar lah. Nak kata masak pun dia, dia melecur pun dia. Tapi kalau dalam istilah orang putih dia panggil sunscape lah. Sunscape lah dia benda ni. Jadi kalau kita biarkan buah ni sampai masak, dia akan jadi macam, sampai dia masak tu dia akan jadi macam macam berair. Berair dan dia jadi macam kena penyakit lah. Macam penyakit, macam kena antrak, bukan nak kata antraknos. Dia panggil reput buah tu. Reput buah tu kan, dia jadi berair lembik je. Jadi ni disebabkan ni lah. Kadang-kadang dia punya buah ni
dia boleh terbakar ni ataupun melecur ni daripada waktu kecil lagi. Bila cili ni dia terdedah pada cahaya matahari, jadi cahaya matahari tu kena, jadilah macam ni. Jadi kalau untuk korang punya semua, kena perhatikan lah supaya dia punya cili ni kalau boleh diletak di bawah naungan daun dia, daun dia tu, supaya dia tak berlaku macam ni. Kalau semua buah terdedah macam tu, maknanya banyaklah buah akan rosak nanti. Terutama sekarang ni macam musim kemarau sekarang ni, cahaya mataharinya pun sangat kuat, 36-37 darjah Celsius. Hasilnya dia akan jadi macam ni. Macam mana cuaca dekat sini sekarang ni? Apa? Denting-denting panas, babe. Panas lah. Allah masuk ke mata. Jadi macam tu lah. Kalau korang tengok tadi buah dia tu pun memang ada tanda-tanda melecur tadi kan. Yang dekat sana pun saya tak pastilah, buah tu memang terpampang dengan cahaya matahari tu. Memang rasanya banyak juga kot yang melecur tu nanti. Okey, untuk dari segi saiz buat masa ni okeylah, alhamdulillah lebih kurang dalam 7 inci 8 inci lah. Sebab apa ni, kita pun dah petik kali yang ke-4 ke-5 dah ni. Jadi rasanya alhamdulillah okey lah. Lepas tu serangga perosak pun alhamdulillah nampaknya macam banyak juga, tapi macam tak banyak. Tapi yang dekat sini yang saya jumpa untuk yang ketiga ni adalah serangan mosaic lah, virus mosaic. Kalau korang tengok, ini pokok memang betul-betul kena serangan mosaic. Okey, kalau korang tengok ni, bila kena serangan mosaic, daun dia jadi kecil lah. Dia orang kata kerinting kan. Dia jadi kerinting. Dia tak mau nak membuka lah. Orang kata pucuk dia tak mau pergi. Macam kalau kita tengok yang sebelah ni, dia punya kan, dia punya saiz ruas dia tu elok, buka cantik je kan. Jadi yang ini tak boleh nak terbuka. Bila kena serangan mosaic ni, kalau kita tengok dari segi hasil buah, hasil tuaian buah dia, nampak tak boleh nak pergi buahnya. Dia jadi kerekot. Betul, kalau kita ambil yang lain-lain pun, buah yang lain, nampak kecil. Tak boleh nak apa orang kata, tak boleh nak besar buah dia. Jadi sebab tu kebanyakan orang apabila kata pokoknya kena mosaic, macam yang saya sarankan lah, pokok yang kena mosaic yang macam ni, kita cabut dan buang lah. Sebabnya virus yang ada dalam ni, apabila serangga perosak tu dia pergi masuk dan sedut ke dalam dia punya mungkin bahagian mulut dia apa semua tu, dia pergi hisap dekat pokok sebelah, jadinya maknanya serangga virus tu akan transfer ke pokok yang sebelah, dan lama-lama pokok yang sebelah tu virus tu membiak, pokok sebelah pun akan kena. Jadi saranan saya untuk pokok yang kena mosaic ni, kalau elok cabut, buang dan bakar lah. Jadi tak perlu kita simpan lah. Kecuali kalau buah saiz yang macam ni, korang tengok dah bentuk macam C ni, kecil je kan, melengkung apa semua ni. Kalau ada harga, bolehlah simpan. Kalau tak ada harga tu, elok buang lah. Lagipun hasil yang boleh untuk satu pokok buat ni pun tak tinggi mana pun. Macam saya tengok ni ada 5-6 biji saja, tak banyak. Jadi saya pun tengok ni pun ada juga kena mosaic lagi kan. Okey, kalau kita tengok ni, kita kena mosaic lagi. Saya cuba dapatkan cahaya yang agak okey sikit. Okey, pokoknya macam, alamak, teruk lah dia punya kerinting ni.
Bunga banyak tapi buah, kalau korang tengok buah dia, tengok ambil side tepi sikit, tak banyak, tak berapa ada. Dia tak sama macam kalau kita tengok pokok yang sebelah ni. Buah dia banyak kan, kalau kita tengok ni, buahnya banyak. Ini sebab kalau kata kena virus mosaic ni, aduh, menghabiskan beras je orang kata. Kalau kita tengok yang sebelah lagi ni, sebab buahnya banyak, tapi yang ni tak ada. Jadi memang orang kata kalau bila kena serangan mosaic ni, memang orang kata hasil akan terjejas teruk lah. Terjejas teruk, lepas tu tak boleh mendatangkan duit yang banyak lah. Kita tengok ya. Jadi itulah. Ni pun mosaic juga dah mula kena. Nampak buah dia mengecil. Cuma yang mula-mula lah, buah yang kita tengok daun elok, masa ni dia tak kena lagi mosaic, nampak buahnya elok. Tapi bila yang tempat yang dah kena mosaic, dia dah teruk. Yang sebelah ni pun kena mosaic juga. Kira banyak juga ni pokok yang kena mosaic ni. Okey, masalah yang seterusnya yang saya jumpa adalah pokok tumbang. Pokok tumbang ni sebab hasil terlalu banyak kan, buah berat, jadi pokok tumbang. Jadi kalau untuk korang semua ni, penting kena ada pengurusan pancang yang betul-betul lah, yang betul-betul jitu, supaya kita tak nak bila pokok dah tengah sedap berbuah apa semua, tumbang. Bila tumbang tu, dia akan mengganggu produktiviti lah. Produktiviti pokok ni, ada yang ranting patah, terjejas lah, habislah rugi macam ni. Rugi. Jadi kalau kita tengok yang sebelah ni pun, kalau korang tengok pokoknya sengit-sengit kan, dia punya jaring pancang yang sebelum ni dah tak mampu nak menampung berat buah tu. Ini pun ada, saya rasa 2 kilo dekat pokok ni ada ni. Untuk pokok satu polybag ni. Kalau dah satu baris ni, orang kata satu petak ni, dah ada berapa kilo dah ni. Jadi memang kita kena ada pancang yang betul-betul lah, yang betul-betul, ataupun ada design yang lebih baik lah, supaya kita boleh menampung berat cili ni nanti. Okey, kalau korang tengok macam ni, tumbang lagi. Makna kalau kita tengok dekat sini, dia punya pancang dia tak berfungsi dengan baik. Berat ni buah ni, aduh sayang. Jadi kalau kita tengok yang ni kan, ini tumbang, ini tumbang, banyak lah. Yang tadi pun, yang dekat sebelah-sebelah sana pun banyak yang tumbang. Kalau tengok ini pun, ni pun tumbang. Banyak rugi ni. Jadi saya nasihat pada korang semua lah, kalau nak buat pancang ni, kena buat betul-betul lah design. Ada satu design yang betul-betul jitu lah. Tengok ni, buah dia alhamdulillah banyak lah. Okey, tadi macam saya cakap tadi tu, kenapa saya kata kita ada masalah dari segi pH lah. Kalau kita tengok ni, dia punya daun dia, pucuk dia tu jadi macam ni. Apabila masalah pH berlaku, pokok tak dapat serap nutrien dengan baik lah. Yalah, dia keadaan beracidic kan. Jadi pucuknya mengalami macam ni. Kalau kita tengok macam ni kan. Jadi kita tengok dia punya pH dia berapa. Kita tengok yang dekat bawah ni kan, berapa dia punya kadar pH nya. Ya, kita tengok sekarang ni neutral. Okey, kita tengok ni.
Okey. pH nya 5.1. 5.1 makna dia dalam keadaan beracidic lah. Makna kira ni dia dah mula nak menurun kan. Jadinya kalau kita tengok yang sebelah ni pun, cuba cek. Okey. Turun 4.5. Cuba sekali lagi. Apa yang kita boleh dapat kat sini. 4.5 dia mula beracidic. Jadi kalau kita tengok pucuk dia, macam saya cakap tadi lah, dia dah mula menguning. Lepas tu kalau kita tengok buah dia pun, hijau dia pun dia tak cantik. Dia tak sepekat yang macam biasa. Jadi keadaan bila nutrien dia tak dapat serap dengan baik, buahnya mula mengecil. Kita tengok buah-buah yang baru ni, dia mengecil lah. Jadi kita tengok yang lain pun dia ada benda yang sama. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat sekarang ni, kita cuba cari punca lah. Cari punca kenapa pH tu boleh turun. Jadi mungkin air daripada tangki ni yang jadi acidic ke, ataupun ada orang kata berlaku tindak balas mikrob ataupun sebagainya lah. Sebab benda ni kita memang kena check betul-betul apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. Okey, jadi kalau kita tengok yang sebelah sini lah, sebelah sini pokok dia tak berapa nampak macam nak sihat lah. Tak berapa nampak nak sihat. Kalau kita tengok yang ini, nampak macam layu sikit kan. Kita tengok polybag dia pun kering. Kemungkinan dripper sumbat lah. Dripper sumbat. Jadi benda ni kena check secara berkala. Cik Majid, sumbat pokok layu. Jadi tengok, ini pun sumbat rasanya. Ke baris ni tertutup, nampak kering polybag dia. Ni nampak ni kering ni, semua ni baris ni. Kena cari tu sumbat. Ni layu lagi ni. Layu. Ada benda ke yang sumbat? Sampah-sampah dia ke? Jadi macam ni lah keadaan pokoknya. Kalau kita tengok dari sini, padahal kalau ikutkan, kalau korang tengok video gambar video yang sebelum ni, 461 lebih baik pokoknya lah. Kalau secara peribadinya, kalau saya antara kulai Big Johor 2008 ni dengan 461, saya suka lagi 461. Tapi dekat Manong ni Encik Majid kata 461 tak berapa ada harga. Saya pun tak pasti. Harganya lebih murah sikit lah daripada Big Johor. Big Johor, orang kata dekat sini Big Johor dia ambil lebih baik lah harganya. Okey, jadi untuk masalah-masalah yang macam saya tunjuk tadi lah, yang pertama dari segi pH, mungkin untuk buat kali pertama ni kita akan drip air kosong dulu lah. Drip air kosong dulu supaya kita buang sisa-sisa apa yang ada dalam polybag tu, terkeluar lah acidic dia. Dan kalau kita berharap juga kalau dapat lebih baik, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan turunkan hujan, jadi kita dapat flash air secara percuma lah. Jadi untuk pH kita akan buat flushing dulu. Pada masa yang sama, bajet EB kita stopkan dulu lah. Kita akan stop dalam 2 hari. Lepas tu kita akan check balik dia punya pH dia. Kalau nampak normal, okey, kita akan start balik masuk baja tunas dengan isi
1.8 lah. 1.8 inci lah untuk baja AB cili lah. Jadi kalau korang tengok dia punya pucuk tak naik, lepas tu bunga pun tak keluar. Ini pentingnya jaga pH lah. pH. Lepas tu macam pokok tumbang tu tadi, kita mungkin tak dapat nak buat banyak lah. Sebab benda tu berjaring kan. Pokok dia dah masuk dalam jaring tu, jadi kita nak alih apa semua tu, kita takut pokok patah lah. Jadi mungkin kita akan biarkan macam tu sajalah. Lepas tu dari segi serangga perosak, saya tak nampak sangat lah dia punya ada trip ke, hama ke ataupun whitefly lah, tak banyak sangat lah. Bermakna dekat kebun ni alhamdulillah Encik Majid dia berjaya jaga serangan serangga perosak ni daripada merebak teruk lah. Jadi kalau untuk korang semua, kalau nak pokok cantik, hasil cantik, serangga perosak ni pun korang kena jaga elok lah. Sebab dia, bila dia menyerang pokok tu, dia menarik nutrien kan. Bila dia tarik nutrien tu, pokok, yelah, bila nutrien dia dah ambil, dia nak buat macam mana makanan dia tu kan. Jadi buah pun jadi terencat, pokok jadi terencat dan sebagainya lah. Lepas tu untuk pokok yang kena mosaic tu, mungkin macam saya bagi tahu tadi lah, mungkin saranan saya cabut, buang dan bakar je lah. Sebab kita tak nak nanti pokok yang ada virus ni nanti dia akan menyebab jadi orang kata perumah kan. Bila perumah tu virus tu dah duduk situ, ada serangga lain datang hisap ataupun kita sendiri jadi punca tu bawa kepada pokok yang lain. Jadi pokok lain pun akan terkena virus mosaic ni lah. Okey, saya rasa itu sajalah video yang sempat saya buat untuk kali ni lah, untuk saya berkongsi dengan korang semua. Sebab saya pun masa terhad juga untuk lama-lama dekat sini, sebab ada kebun lain yang perlu saya lawat. Jadi insyaAllah kalau korang ada apa-apa pendapat ataupun ada apa-apa soalan, korang boleh lontarkan di bahagian ruang komen lah. Jadi kita boleh bincang dekat situ, bertukar-tukar pendapat dan mungkin memberi manfaat pada korang semua lah. Jadi saya rasa tak ada apa tambahan lagi untuk saya buat kali ni. Saya Nak Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.